Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada TQC3 kumpulan 4 akan membentangkan kajian kami iaitu kriteria penting dalam membina hadis digital sesuai dengan era ICT. Baiklah, kita lihat dahulu pendahuluan. Di dalam kajian kami dapati terdapat dua pembahagian utama iaitu laman pendigitalan dan hadis. Dalam bahagian laman pendigitalan, kami dapati bahawa perlulah mengenal pasti setiap kriteria-kriteria pendigitalan dan diberikan penekanan yang teliti agar laman digital ataupun aplikasi itu berjalan dengan sempurna. Kedua, menyediakan aplikasi atau laman pendigitalan yang efisien agar memudahkan pengguna di masa akan datang. Seterusnya ialah pembahagian hadis iaitu kami mendapati bahawa perlulah menitik beratkan kandungan hadis bagi mengekalkan ketulinan tanpa sangkalan iaitu kandungannya daripada segi terjemahan ataupun lafaz perlulah betul agar tiada keraguan pada masa akan datang. Seterusnya, pelihara hadis dan kandungannya dari kekeliruan dan keraguan. Yang dimaksudkan di sini ialah apabila kandungan hadis tersebut telah dimasukkan di dalam laman digital atau aplikasi, perlulah sentiasa dipelihara ketulinannya ataupun keasliannya agar tiada kesilapan dan pencanggahan pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Salwa binti Ahmad Sani dan saya akan membentangkan tinjauan literatur yang mempunyai dua bahagian iaitu kriteria penting dalam membina hadis digital sesuai dengan era ICT dan kepentingan untuk mengetahui darjat sesuatu hadis. Artikel pertama bagi kriteria penting dalam membina hadis digital sesuai dengan era ICT membincangkan tentang kekurangan laman web hadis yang hanyalah terkandung terjemahan hadis sahaja tanpa sebarang teks Arab bagi hadis-hadis yang telah didigitasikan. Kedua, pengkalan hadis yang tidak mesra pengguna. Cadangan membagi kekurangan dinyatakan di dalam kajian ini seperti tema kumpulan hadis dinyatakan, pemetaan sanad hadis, interface yang mesra pengguna. Artikel kedua membincangkan tentang peluang dan cabaran dalam mendigitasikan hadis. Artikel ini menggunakan kaedah kualitatif. Kaedah pendigitalan juga boleh membawa kepada kesan buruk kerana sesiapa sahaja boleh mencemari kitab hadis yang berbentuk PDF dan format digital. Cadangan membagi kekurangan dinyatakan di dalam kajian ini seperti mengekalkan kesahihan hadis dan meletakkan hak cipta kepada rujukan sumber data dengan menggunakan kaedah semakan sumber. Artikel yang ketiga pula membincangkan jenis-jenis panduan untuk membina laman sesawang dan software hadis. Antara panduannya adalah kandungan teks yang berbaris lengkap, terjemahan hadis yang telah disemak dan maklumat takrij hadis. Kita lihat kepada kajian literatur, kepentingan untuk mengetahui darjat sesuatu hadis. Dalam kajian lepas, Digital Hadith Authentication Recent Advance Open Challenge and Future Direction oleh SHK, Ikam Sengkizada, Wan Zakaria, Muhammad Imran dan Amin Jilkar, mereka menyatakan bahawa kajian ini berkaitan ketulinan hadis dari segi digital dan beberapa kaedah mengenali keasliannya. Seterusnya, mereka mengatakan bahawa kajian ini mengkaji kepentingan untuk mengetahui konsep dan teori hadis agar tidak tersasar daripada konteks hadis itu sendiri. Seterusnya, kajian turut menekankan perbezaan darjat hadis iaitu daripada sahih, hasan, maudhu' dan pelbagai lagi yang mempunyai kepatuhan darjat yang berbeza. Seterusnya, Digital Hadith Authentication, a Literature Review and Analysis oleh Lufi Nur Suryana dan Ahmad Basari, mereka mengatakan bahawa mereka mengenal pasti teknik dan sistem bagi mengesahkan kesahihan hadis. Selain itu, mereka juga mengkaji pengkelasan, cabaran dan peluang kajian hadis pada masa hadapan. Di dalam kajian mereka, mereka menggunakan kaedah kualitatif dan terdapat juga teknik-teknik untuk mengesah kesahihan hadis iaitu sanad yang bersambung, perawi berintegriti tinggi dan matan yang selari dengan Quran. Metodologi kajian bagi kajian kami adalah kaedah kualitatif. Kaedah kualitatif dengan menggunakan analisis dokumen.
Dokumen yang didapati bagi kajian kami dicari di Google Scholar dan beberapa pengkalan data yang mempunyai kolesi rujukan yang berkaitan. Muhammad Nur Firdaus bin Rashidi, nombor metrik 1181687. Di sini saya ingin menerangkan tentang dapatan kajian bagi tajuk kami iaitu kriteria penting dalam membina hadis digital sesuai dengan era ICT. Terdapat 10 kriteria dalam pendigitalan hadis. Yang pertama adalah kandungan teks hadis yang berbaris lengkap. Kita boleh lihat kebanyakan hadis digital tidak menyediakan teks hadis yang berbahasa Arab dan dengan mempunyai baris yang lengkap. Di sini pekaji memberi pandangan bahawa meletakkan terjemahan hadis saja tidak cukup kerana sebahagian daripada masyarakat tidak menguasai bahasa Arab dengan betul. Dengan itu, ia dapat mengelakkan daripada kesalahfahaman masyarakat dalam memahami hadis. Seterusnya adalah terjemahan hadis yang telah disemak. Terjemahan hadis mestilah disemak oleh pakar-pakar hadis ataupun ulama-ulama yang tahu tentang ilmu hadis. Seterusnya adalah mengumpul maklumat sumber dan takhrij hadis. Dan yang keempat pula ialah kefahaman hadis secara ringkas. Seterusnya yang kelima, organisasi atau panel yang bertanggungjawab dan mempunyai kelayakan dalam menghasilkan hadis digital bagi mengelakkan penyebaran hadis-hadis yang palsu. Dan seterusnya, interface yang mesra pengguna. Interface mestilah mempunyai ciri-ciri yang kreatif dan mudah difahami dan mudah digunakan bagi mengelakkan masyarakat meninggalkannya kerana tidak memahami tentang penggunaan sesuatu digital, hadis digital. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nurmat Hafizi bin Ahmad. Nombor metrik 1181686. Okey, kriteria yang seterusnya, nombor 7 adalah paparan syajarah al-asanid, iaitu pemetaan sanad hadis. Yang ke-8 adalah meletakkan tema kumpulan bagi setiap hadis. Peletakan tema kumpulan hadis dapat memudahkan pengguna untuk mencari hadis yang sesuai dengan kehendak mereka. Kriteria yang ke-9 adalah pembahagian hadis berdasarkan kitab Jawi, merupakan cadangan khusus dalam membangunkan hadis digital. Dan kriteria yang terakhir adalah penyediaan hadis-hadis alternatif bagi hadis yang palsu. Okay. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Hadis merupakan salah satu sumber rujukan yang sangat penting dalam Islam. Tambahan pula, jika ianya memfokuskan hadis sebagai subjek utama yang ingin dipaparkan di laman sesawang. Setiap kriteria sangat penting dalam membina hadis digital. Tidak kiralah dari aspek ketepatan Arab, terjemahan hadis, maklumat hadis yang lengkap supaya jelas diketahui kriteria ataupun status hadis-hadis tersebut. Ianya sangat penting mengikut garis panduan yang dibenarkan syarak supaya tidak berlakunya penyebaran hadis-hadis palsu dalam kalangan masyarakat agar umat Islam dapat mengamalkan ajaran Islam sebagai selari kehendak wahyu. Okay, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.